Subhanahu wa taala insyaallah. Pertama kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan limpahnya dan inayahnya kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah taala. Masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama meneruskan kehidupan kita di muka bumi Allah taala ini. Sekaligus dapat melaksanakan segala tuntutan Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan pagi ini insyaallah kita sama-sama berkongsi ilmu sedikit yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan kita sama-sama dapat amalkan, kemudian kita dapat redha Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wa la qati'atu rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalasin imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yaddakhira lahu bil akhirah wa imma an yasrifa 'anhu min as-su'i mithlaha." Qalu idza nukthiru qala Allahu aktsaru. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala selama tidak ada padanya dosa dan memutuskan silaturahim antara kerabat, melainkan Allah akan beri padanya 3 perkara. Bila mana orang Islam ni tak melakukan perkara-perkara ini, sepanjang dia berdoa, insya-Allah Allah akan bagi dia padanya 3 perkara. Pertama, apa yang Allah nak bagi dia, Allah akan segerakan mengabulkan doanya. Maknanya akan disegerakan permohonan dia. Minta je on the spot dapat terus. Yang disebut oleh Allah Taala, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mohonlah nescaya dikabulkan, tapi dengan syarat. Syarat dia ni lah tadi. Apa syarat dia? Tidak memutuskan hubungan silaturahim. Satu. Yang keduanya ialah tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Tidak ada pada dosa dan memutuskan silaturahim, maka doanya segera dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita tengok hadis ni tuan-tuan, kalau kita renung balik, jangan salahkan Allah Ta'ala bila berdoa tak kabulkan Allah Ta'ala. Kadang-kadang dah puas doa dah Ustaz. Tak agak dia kata tahun dah doa Ustaz tak makbul juga. Tapi sebenarnya dia tak cek diri dia sendiri. So itu Nabi SAW sebut, kalau kita doa tak makbul mesti ada something tak kena lah. Antara yang Nabi kata tak kena tu ialah pertama, mungkin dia banyak melakukan dosa-dosa besar. Yang keduanya mungkin ada putusnya hubungan silaturahim dia antara kerabat dia. Kita tak tahu. Yang kedua, apa yang Allah bagi lagi pada dia, Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak. Kadang Allah tak bagi situ, tapi Allah bagi nanti ke akhirat besok. Macam KWSP lah, dia tak bagi sekarang, semua dia bagi akan datang. Dia simpan dulu, besok dah tua 55 baru dia bagi. Kita dah puas, kalau dia bagi kita sekali esok habis kan. Dia bagi sikit-sikit lah, dia simpan dulu, besok dah tua-tua besok, maknanya pendapatan dah tak ada, apa dah tak ada, kita ada simpanan lah. Ada simpanan. Dan ketiga, kata Nabi lagi, Allah akan menghindarkan darinya keburukan yang seumpama. Para sahabat berkata, kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Nabi lantas berkata, Allah nanti yang memperbanyakkan mengabulkan doa kami. Ada 3 benda ini Nabi kata. Bila mana orang tak buat dosa besar, buat dosa banyak, dan tidak memutuskan hubungan silaturahim, maka ketiga-tiga ni berkemungkinan orangnya akan dapat. Jadi bagaimana kita kata doa yang tak dikabulkan oleh Allah? Ada juga doa yang tak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Artinya, bila mana kita melakukan perkara-perkara yang disebut oleh Nabi SAW. Maknanya kalau kita berdoa tak makbul, tuan-tuan kena cek baliklah. Maka kadang-kadang doa kita tak makbulkan oleh Allah Ta'ala karena maksiat yang terlalu banyak.
dosa yang terlalu banyak yang kita tak sedar. Sebab itu tuan-tuan, kita perbanyakkan mohon ampun pada Allah, banyakkan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Doa ni tuan-tuan bukan satu perkara yang kecil sebenarnya. Semua kita je anggap benda ni tak ada apa, tu yang doa tak doa sudah. Doa ni berpotensi besar tuan-tuan. Dia boleh merubah perkara yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa ni dia mungkin boleh merubah suatu perkara yang mustahil berlaku, tapi boleh berlaku. Kecuali yang memang telah diqadakan, ditakdirkan oleh Allah yang tak boleh berubah. Minta tak nak mati, memang boleh mati. Tak kata apalah, mati itu memang dia matilah. Itu takdir Allah yang tak boleh ubah. Tapi kalau macam sakit dan sebagainya, kemungkinan masih lagi. Ya, kalau tuan-tuan tengok, penat dah berubat, memang tak ada harapan lah ni. Tapi kita tak putus asa berdoa pada Allah. Kita tak putus asa berdoa pada Allah. Allah kabulkan permohonan kita, elok dia sihat. Kadang-kadang kita tak sangka orang tu boleh bagi, tapi dengan doa orang tu boleh bagi. Cuma kita ni jarang berdoa tuan-tuan. Jarang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang mohon pada Allah, kita lebih banyak mohon pada makhluk. Lebih mengharap pada makhluk lebihlah pada Allah taala. Tu saya kata kadang-kadang kita duk fokus tengok minta tolong ni kat siapa dulu. Kat Allah ke kat makhluk dulu? Selalunya kat makhluk dululah. Kalau kita tak ada duit, mana nak fokus? Orang dulu lah kita cari. Siapa nak minta tolong ni? Harapkan abang aku pun tak boleh nak diharap. Harapkan akak aku pun tak boleh nak diharap. Harap pak saudara aku nama dia kaya, bakhil nak membuih. Kita dah target orang-orang, kita tak pernah pun teringat, terlintas di hati, minta ke Allah dululah. Tak ada, tak terlintas kat situ. Yang kita lintas dalam hati, mesti cari orang dulu. Mana, siapa nak pergi jumpa ni? Siapa nak minta tolong ni? Ni duit tak cukup ni. Dalam otak kita tu, dalam fikiran kita tu, yang kita nampak ialah orang-orang yang berada. Bukan Allah yang maha kaya. Kita duk nampak orang yang berada. Siapa yang berada tu? Sebenarnya dia terlupa. Yang berada tu pun tu milik Allah Ta'ala. Kalau dia gerak hati, bagilah. Kalau tak digerakkan oleh Allah, apa nak dibaginya? Cuma itulah saya katakan tadi. Kita kata memang kita ingat Allah Ta'ala, tapi dalam satu-satu bab ni terlupa tak? Allah, anak nak masuk PSO, anak nak sekolah, nak universiti, macam mana ni? Bini lah tanya, bang, macam mana bang? Dah ada duit? Budak nak masuk universiti, macam mana ni? Tak cukup lagi duit ni. Kita pun pening pada. Nantilah kata dia. Nanti apa? Bini desak kita. Bini anak nak masuk universiti ni, bini cakap, macam mana bang? Tahu lah dia abang pun pening. Nantilah abang tanya-tanyakan siapa-siapa. Dia tak kata nantilah abang mohon pada Allah Ta'ala. Tak ada. Kalau kita cakap macam tu pula, bini pula belakang kita tak jadi dengan doa je dah bang. Gila cari siapa-siapa, jumpa siapa-siapa. Nampak tak? Pengaruh ni yang buat kita rosak, kita lupa Allah Ta'ala. Yalah, doa lah pada Allah Ta'ala banyak-banyak. Tak jadi dengan doa je dah bang. Pergi cari, tanya. Kok siapa yang boleh tolong tu, orang kaya tu ke tu yang siapa tu? Tu tanya datuk tu. Oh, datuk habis semua ditanya. Semua nak ditanya lah. Habis semua nak ditanya kan. Yalah, nak pakai duit. Tak cukup duit lah nak universiti, bukan sikit kan duit nak bayar. Nak universiti ni tuan-tuan, nak universiti sekolah kan sikit duit nak guna. Bayar itu, bayar ni. Ni tengok minyak dah naik lagi 2 rupang. Kuat tu kan, 2 rupang banyak tu. 2 rupang tuan-tuan. Seliter RM50 naik 2 rupang, RM50 2 rupang. Ada ampun lagi. Ni kau seliter 2 rupang, malam tadi naik kan. Beratus saya tengok orang isi minyak dalam hati saya. Lepas ni kau tak isi minyak ke? Malam tadi tuan-tuan, kalau pergi pub minyak, beratus buang masa kat situ pun minyak pun dah kering. Tu dalam kereta tu kan, nak nunggu habis lah, kering minyak situ.
nak ngelakkan minyak naik 2 rupang, kau isi penuh pun, kang malam karang, kering minyak tu. Tak bawa macam bodoh kan. Naik lagi 2 rupang. Maknanya RM2 sekarang ni RM2.3 lah. Alhamdulillah minyak naik lah. Maknanya ini membuktikan kita ni rakyat yang kaya lah. Kan? Kita mampu, maknanya rakyat kita ni mampu lah membayar. Naik 2.10 pun naik bayar. 2.3 pun tak ada masalah. Naik RM3 pun tak ada masalah. Kita negara yang maju lah. Syukurlah, alhamdulillah tuan-tuan. Kan? Macam mana Tuan Haji? Mampu kan? Apa nak risau? Bayar. Habis nak marah pun tak guna juga. Tak naik. Kan? Tak naik, nak onjol lah. Nak tahan. Itu taklah nak doa dah tu. Kan? Tak naik, nak onjol mana? Dia kalau tak nak bagi naik, jangan dia bagi dia naik. Kalau ada tuan bagi dia naik, dah tentu-tentu yang lain semua naik. Jangan bagi dia naik. Selesai salah. Ya. Ini dah tak nak bagi minyak naik, tapi bagi dia naik. Dia macam minyak lah. Kalau minyak dah naik, barang semua naik. Itu confirm tuan-tuan. Takkan tak naik kot barang kan? Minyak dah naik. Ya. Dia mesti berangkai. Dia wajib tuan-tuan. Ialah kawan nak ambil ikan, nak guna lori, nak guna minyak, kan? Habis minyak, mula-mula itu ikan katalah RM2. Lepas itu dia naik lagi. Sebab transport. Sekali kita nak marah penjual pun tak boleh. Oi, dah naik dah ikan. Bang, minyak dah naik bang. Kan kata? Diam aja lah, jangan marah. Alhamdulillah minyak dah naik, syukur aja lah. Macam mana? Turun memang tak ada lah, naik kerap lah. Ya. Turun insyaAllah memang tak ada. Ya, naik insyaAllah. Ya. Allahu Akbar. Dalam keadaan kita hari ini menghadapi kesulitan, dengan anak nak sekolah, dengan itu macam-macam nak dibayar, cukai, segala-gala cukai nak dibayar, minyak pula naik lagi. Ampun tuan-tuan. Tapi kalau duduk di kampung tak apalah, duduk di kampung. Ya. Guna musikal adalah kulu-kili, tak apalah. Tanam je lah sayur, macam mana. Macam saya tuan-tuan mengidap je lah nampak. Kulu-kili bawa kereta. Kulu-kili bawa kereta, tol lagi, minyak lagi. Ngidap je lah, tanggung je lah. Nah, macam mana? Tuan-tuan. Kita dah kata jangan bagi dia naik, susah. Bagi dia naik, jahanam juga. Tapi tak apa, tahun ni je naik, tahun depan mungkin naik lain lah. Tahun depan mungkin ada naik lagi lah. Tahun ni nak ujung tahun naik, kan? Awal tahun so naik lagi, kan? Ampun tuan. Ini nak macam mana? Doa lah. Jadi tuan-tuan, boleh jadi dia kata doa tu tak dimakbulkan pasal maksiat. Yang kedua, kerana hatinya yang lalai ketika memanjatkan doa. Tengah doa tapi hati kok lain dengan, kan? Juga tapi kok lain. Duk mikir lain, duk mikir minyak dah naik 2 rupang. Doa juga tapi kok lain akal kita kan. Hati kita kok lain macam mana kan? Tak ada fokus dengan Allah Ta'ala, tak bersungguh lah. Kalau minta duit ya, bagilah ya duit ya. Ni tak ada, ya duit ya. Menyembang orang lain. Oh, ayah kata apa? Kau nak duit ke tak ada duit? Nak duit lah. Habis tu? Jadi justru itu kita mohon mesti fokus pada Allah. Tak ingat lain lah, lantar lah. Minyak naik 2 rupang ke 3 rupang, 5 suka hati lah. Aku mohon pada Allah dah lah. Dan kok air boleh jadi minyak, belum tahu. Gantilah. Dan air boleh jadi minyak, untunglah. Kan macam mana? Jadi tuan-tuan, tak fokus pada Allah. Mohon sesuatu, kena fokus pada Allah Ta'ala, tuan-tuan. Kemudian, yang ketiganya kata Nabi SAW, apa dia? Kerana makanan yang haram. Hari ini makan cukup banyak benda haram lah, tuan-tuan. Benda syubhat, benda haram. Ini yang terbaru pula apa? Starbucks, apa nama tu?
Yang kedai minum tu kan, Starbucks pula dah, kopi tu lah, dah haram pula. Anak kita tu yang suka tu, kalau di Kuala Lumpur tu tuan-tuan yang duduk situ lepak kat Starbucks tu, anak Melayu saja tu Starbucks tu. Dah haram pula Starbucks. Saya pergi seminar halalan thayyibah. Tu saya kata seminar halalan thayyibah dia buat membicarakan sesuatu perkara yang dihalalkan, yang diharamkan. Saya kata semua orang nak cari benda halal tapi tak ada. Dia dok suruh, tuan-tuan, kita kena mesti menggunakan barang yang halal. Kita mesti guna produk yang halal, produk muslim, semualah. Kan, ubatan-ubatan yang Islam. Kan, saya pun mencelah lah itu. Tuan, semua orang nak guna yang halal. Tapi tak tahu apa benda dia. Kan, sepatutnya Malaysia ni kena ubah. Jangan dicop halal, tuan-tuan. Sebab semua barang atas muka bumi ni, Allah jadikan dia halal mula-mula dulu ni. Yang haram sikit aja. Cop yang haram tu. Ini haram. Ini haram. Ini haram. Yang tak ada cop halal, yang tak cop halal tu makna boleh pakai lah tu, boleh guna lah tu. Yang cop haram itu. Ni dah cop yang halal, yang haram tak cop tu. Halal benda yang banyak, tuan-tuan. Semua benda halal. Pada dasarnya. Kan? Tuhan dah jadikan di muka bumi ni, semua halal lah pada dasar dia mula-mula. Tinggal lagi, tuan-tuan, lepas-lepas tu, kita pula terbalik. Patutnya kita cop yang haram. Negara-negara Islam mesti mengamalkan cop benda tu benda yang haram. Sebab haram ni tak banyak kan? Cop benda yang haram saja. Tak. Ni haram, Islam tak boleh guna. Ini haram, ada cop haram, tak boleh guna. Tak ada cop haram, boleh guna. Tak ada cop, semua boleh guna. Patutnya kerajaan kena ubah balik semula undang-undang ni. Logo tu untuk yang haram, bukan yang halal. Halal terlalu banyak, tak larat nak cop. Tak larat nak cop kan? Sebab halal dia ada dua. Satu halal, contohlah kan, mula-mula barang semua halal, mana ada haram kan? Datang dalil haram baru hukum haram kan? Tak banyak lah. Mana banyak? Halal ke haram sekarang ni banyak? Banyak benda yang halal pada benda yang haram. Haram tak banyak. Jadi coplah benda haram itu. Sekarang ni tuan-tuan, saya kata halalan thayyibah, tuan-tuan boleh terangkan benda yang halal tapi barangnya tak ada. Tapi suruh cari. Saya kata macam mana kita nak cari? Sebab kita pun tak tahu apa yang halal. Contohlah, ni sabun. Ni sabun tak boleh guna. Ini sabun boleh guna. Sabun ni haram pasal ada gelatinnya. Sabun ni halal. Kita senanglah tengok sampel tu. Oh, ni yang sabun ni boleh guna. Kita carilah sabun tu. Ni sampel pun tak ada. Tuan-tuan ingat tak dulu ada sabun taharah? Mana pergi? Bukan ada kat kedai runcit. Budak Allah tu. Bukan ada jual kat supermarket. Apa sebab? Benda-benda yang halal ni tuan-tuan, dia ni tak boleh lepas duduk di supermarket yang besar-besar. Tak boleh tuan-tuan. Sebab barang ni dikawal selia oleh orang bukan Islam. Dia takkan bagi masuk duduk kat Giant benda tu. Dia takkan bagi masuk kat Tesco benda tu. Semua dia tak bagi masuk sebab itu produk halal. So nanti kalau ibu-ibu bapak-bapak ni tengok halal, tuan akan beli benda tu. So stopkan benda tu. Tak. Yang ada stop ialah benda haram sahaja. Tapi dah dilogokan halal. So tu tuan-tuan nak cari. Saya baru cakap dengan baru-baru ni dengan salah seorang anak daripada pengusaha zaitun industri. Dia cuba buat balik semula produk zaitun ni tadi. Sampai hari ni tak keluar produk tu lagi. Sampai hari ni tuan-tuan. Segala makan, segala minyak yang kita sapu. Nak cerita Tiger Balm lah, nak cerita minyak cak kapak, nak cerita minyak panas. Tuan-tuan tahu tak apa benda yang barang yang dia buat tu? Toke minyak cak kapak tu dah berjuta untung dah. Yang kita tonyuh je lah, pening sikit ambil cak kapak tonyuh. Hello.
Pening sikit, ambil tiger balm, tonyo, tengkuk, elok. Semayang enggak? Bawa semayang juga. Allahu Akbar, bagi tertengkuk. Dah, macam mana tuan-tuan? Saya kata, kenapa umat Islam tak ada produk yang halal? Kenapa tuan-tuan? Saya pergi seminar halal dan tayyibah baru. Kenapa tak ada benda tu? Apa saya tak keluarkan? Tak ada bendanya. Pasal itu hari ini penyakit kulit, macam-macam penyakit timbul kan. Yang gatal seluruh badan lah, anak kita kecil-kecil lagi dah mengelupas kulit. Habis sampai kepala. Yang baru ni saya tengok, Allahu Akbar. Pergi jumpa doktor pakar bagi ubat, krim pun tak elok. Sapu-sapu berai. Macam mana nak buat ni? Saya kata, Allahu Akbar. Ini jumpa saya, Ustaz. Anak saya ni Ustaz, tak tahulah Ustaz, macam-macam krim. Sekali pergi jumpa 500, 700. Dia nak elok anak tu kan. Saya kata barang yang ibu guna ni, kakak guna ni, benda ni haram, tak boleh guna. Orang tua-tua dulu pakai sabun cak kapak je. Tak bersabun pun ada, elok dia kulit sampai tua. Ni dulu-dulu kan, sabun cak kapak kan, elok je kulit, tak ada masalah pun. Kan? Tak ada shampoo, tak ada apa, satu pun tak ada. Yang ada sabun cak kapak yang panjangnya. Yang potong-potong tu lah, hijau, tak hijau, kuning. Itulah sabun basuh baju ibu-ibu, itulah sabun mandi, itulah buat basuh kepala. Wangi memang tak ada lah. Sabun cak kapak, rendam sikit, cair langsung. Dah. Sekarang sabun tu pun susah nak cari. Kan? Elok je sampai hari ni pakai. Guna. Tak ada pun kulit bermasalah. Hari ni sabun lak, Protek, Palmolive, Dettol, kulit jahanam. Pasal apa? Pasal benda tu benda haram. Saya bercakap dengan doktor baru ni. Tuan-tuan kerja hospital dulu. Saya bercakap dengan doktor. Betul ke yang dia bagi-bagi tu ubat doktor? Kalau ubat mestilah elok, dia tak ada kesan sampingan. Doktor tu penuh tengok saya. Kenapa Ustaz cakap yang tu? Dia kata, tak adalah doktor, cuba tengok. Mula-mula doktor, contohlah, dia kencing manis, doktor bagi ubat satu jenis je, ubat kencing manis. Dia makan, melarat pula dah. Kena kurangkan sikit ubat ni sebab dia ada efek dekat peparu lah. Contoh kan, dia bagilah ubat kencing manis, ubat sakit peparu pula dah. 2-3 bulan nak makan, telan ubat tu, pergi jumpa balik semula. Dia cek, oh, tuan kena kurangkan sikit ubat ni sebab dia melibatkan jantung pula. Jantung pula lah. Daripada sebiji makan ubat, serendam punya dah. Sampai telinga berbekak dah tuan-tuan. Duk kepanasan ubat tu. Duk telan tu. Doktor tu pun senyum tengok saya. Ustaz, saya tak boleh nak cakap lah, doktor. Etika doktor tak boleh nak cakap lah. Ustaz fikir sendirilah. Ustaz pun ngaji agama, kata dia. Yang Nabi suruh makan apa? Dia cakap dengan saya. Tu saya tengok kat luar tadi. Kat luar tadi kan, Syifa tu kan. Ada 3 je rawatan Islam yang Nabi suruh. Apa dia? Makan madu, berbekam. Tu yang Nabi suruh. Tapi itu yang kita tak buat. Kita leka, pening sikit, penadam, aktifas. Lega terus. Dah. Pening-pening, gerak nak pening ni. Mana nak pergi bekam elok. Tapi nak bekam nak pandai juga lantan. Kan? Ada yang disebut tak kepala lah, kat tengkuk ni, kat belakang ni, tengah. Dia ada 10 je center point dia tu. Pening je. Pening ni, pergi bekam lah. Dah kotor banyak, toksit banyak ni. Kan? Tak nak pergi bekam. Kan? Kita tak nak berbekam, tuan-tuan, nak macam mana? Kan? Tak nak macam mana kita nak buat? Nabi suruh berbekam, kita tak nak bekam. Nabi suruh makan madu, kita tak nak makan madu. Sebab semua makanan sunnah, dia tak ada beri kesan apa-apa pun. Sebab makanan tu halal. Contohlah tuan-tuan, jus delima sekarang ni. Yang khasiat dia luar biasa, yang pokok dia pun diberkati.
yang disebut dalam Quran juz delima ni tuan-tuan. Dan macam-macam dia punya khasiat dia. Allahu akbar tuan-tuan. Orang yang mengidap penyakit dalaman lah dalam badan, apa pun penyakit dalam badan kita ni, penawar dia ada pada delima tuan-tuan. Ada pada madu tuan-tuan. Ada pada habatus sauda tuan-tuan. Ada pada minyak zaitun yang dalam ni, yang kena gaut tu tak boleh makan udang, sotong, ketam, kerang semua tu. Yang boleh makan rebus-rebus tu, ubat dia tak ada benda lain. Jangan telan ubat hospital tuan-tuan. Tak payah telan lah. Amalkan minum jus delima satu badan. Hari-hari amalkan minum jus delima. InsyaAllah badan kita dia ada protect tuan-tuan. Apa penyakit pun tak boleh tembus. Hari-hari makan madu. Hari-hari makan habatus sauda. Dapat makanan-makanan ni, tak ada masalah kanser ke, tak ada masalah awet muda ke, semua tak ada masalah. Tapi kita tak makan. Kita lebih banyak makan mengarut-ngarut. Jus tu lah, jus mango lah, jus oren lah, jus macam-macam jus yang kita telan. Jus apple lah, apa semua. Yang Nabi suruh satu je jus delima. Yang lain yang kita telan. Lepas tu ngidap. Lepas tu baru kita nak elok, nak ngubat pula lah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, pasal itu dahlah makan benda haram, sapu pun benda haram. Macam mana doa kita nak dikabulkan oleh Allah, kata Nabi. Kan? Macam mana tuan-tuan? Kan? Jus delima tuan-tuan, Roman ni tuan-tuan. Allahu akbar. Saya tengok baru ni dalam di sebuah kilang tentang jus delima ni. Macam mana dia perah, tapi jangan beli kat market-market kat luar tu lah. Tu kadang banyak yang ada campuran dia. Campur pewarna, campur itu. Ni dah kita pergi kat kilang ni, kita tengok sendiri. Kau perah delima tu, tengok apa yang kau campur? Tak ada. Dia memang pati delima. Dia mesin sekali dengan kulit-kulit. Bukan isi je, dengan kulit-kulit mesin. Dia blend, dia hancur dengan kulit-kulit sekali. Memang Nabi sebut pun. Delima ni dia mesti makan dengan kulit-kulit dia. Kalau kita makan sebiji kulit buang, itu buang basuh nama. Nak mencari batu delima lah. Gigit aku jumpa. Nabi suruh makan kulit-kulit dia, tapi tak lalu. Pahit. Jadi tuan-tuan, dia sekarang ni dapat jus delima. Sekarang kan banyak. Tapi dulu mahal lah tuan-tuan, RM25 sebotol. Kan contohnya kan, sebotol RM25. Lepas tu dah banyak baru ni RM20. Saya tengok dah turun-turun. Saya baru pergi kilang baru ni, tengok. Saya kata pemahal sangat kau jual jus delima ni. Pertamanya delima tu tak ada. Sekarang delima susah. Tak dapat buat delima ni. Tak nak ambil. Saya tengok dia perah. Dia perah. Itu di Turki saya tengok. Barang ni. Jus delima ni banyak daripada sana lah. Dia perah betul-betul. Saya tengok dengan kulit-kulit dia sekali. Tapi khasiat dia memang luar biasa tuan. Ada satu jemaah saya kena gaut. Saya bagi dia minum seminggu. Haji minum seminggu. Pagi minum, malam minum. Pagi minum, malam minum. Surut terus gaut dia. Jus delima ni. Sebab gaut ni pantang untuk orang yang minum jus delima ni. Dia pantang gaut. Dia tak boleh. Dia mesti lawan gaut. Jadi tuan-tuan, khasiat minum jus delima. Apa tak minum? Kita ni tak payah gunalah produk yang lain-lain lah. Nak ubat, nak krim, saya tengok tonuh minyak itu, tonuh minyak ini, tak tentu halaunya minyak, tak tahu lah yang Cina buat tu. Sikit-sikit tonuh tu, sikit-sikit tonuh ni, sikit-sikit tonuh tu. Tak habis-habis nak menunyuh minyak tu. Saya pun pening tengok orang tu. Saya pergilah sebelah Alam Taibah. Saya kata, kenapa barang-barang ni tak keluar? Pokoknya barang ni tuan-tuan, bukan tak nak keluar, tak boleh letak di pasar raya. Tuan-tuan tengok minyak gamat contoh dia lah. Minyak gamat tu halal kan? Mana ada? Yang ada tuan-tuan, itu dekat Maidin. Dekat Maidin mana? Pasar raya minyak gamat dari luar. Dan banyak dah bam serai, bam gamat hari ni kan, yang boleh kita guna kalau pening-pening sapu kan. Tak keluar kat kedai-kedai. Semuanya keluar dekat tempat-tempat tertentu. Tu saya pergi baru ni di Langkawi, saya tanya dia orang, kenapa korang ni tak eksposkan? Betul besar-besar buat.
keluarkan produk halal ni, orang nak guna. Terutama macam tuan-tuan lah yang semayang ni. Yang semayang siang malam pagi petang ni kan, nak gunalah produk halal. Ini tuan-tuan muslimin dan muslimat. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok hari ini, apa sebab doa tak makbul? Pertama, makan dia. Tadi maksiat yang kita buat, kemudian hati yang lalai, kemudian tuan-tuan makan benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan produk-produk yang haram, maka doa kita ni tak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi tuan-tuan, kenapa doa kita tu tak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama sekali kita kena jaga hubungan kekeluargaan. Yang kedua, jangan buat dosa maksiat hari-hari, tuan-tuan. Yang ketiga, janganlah makan benda-benda haram, benda syubhat, benda makruh. Sebab doa itu tak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, dari pula ke-7, sebab saya nak balik ke KL balik tuan-tuan. Nak balik ke KL ada program di Shah Alam. Lepas tu kan datang ke Ipoh balik semula. Program pukul 11 di Shah Alam. Lepas tu balik semula kan maghrib di Ipoh balik semula. Pagi besok Pulau Kansar. Ni saya semalam baru sampai pun. Sampai Masjid Telekom, sampai nak patah balik, lepas tu balik sini balik semula. Minyak dah lah mahal kan. Malam tadi pula naik minyak, tunggulah aku habis kat Ipoh. Dia dulu lepas tu nak mahal-mahal lah. Doa je. Doa je lah. Nampak macam mana? Tolong. Doa je lah, itu yang boleh tuan-tuan kan. Doa bagi puak tu berhudum dulu awal. Tapi tak berhudum juga puak tu, ramai kat yang suka dia lagi. Kan? Tu yang susah tu, kuahlah doa nak bagi dia berhudum. Tapi dia tak berhudum tuan-tuan, ramai yang suka dia. Tu yang kita jahanam tu. So macam mana nak cukup takat tu. Jadi tuan-tuan, sebelum saya akhiri, kat luar tu ada barang-barang tuan-tuan boleh tengok. Antara yang saya bawa hari ni ialah jus delima, tuan-tuan boleh dapatkan. Tapi harga dia RM15. Ini harga promotion lah. Biasa kami jual sampai RM20, RM18. Tapi hari ini memang kita bagi RM15 sebab kita ambil di kilang terus. Sebab hari kita tengok hari ini ramai yang berpenyakit, kita bawa benda-benda tu. Makalah benda-benda tu halal, kemudian benda tu bagus, makalah untuk kesihatan. Dan juga saya ada bawa minyak akas seruntun yang bulan lepas saya ada bawa. Siapa nak minyak akas seruntun itu boleh dapatkan di luar sana. Tapi saya katakan awal-awal dulu tak boleh picit urat-urat, cuma sapu tapak tangan, sapu je minyak tu. Dan amalkan sapu minyak tu, insya-Allah. Baru ni ada satu budak accident, tengkuk dia ni problem, doktor pakaikan dia collar. Saya kata tanggalkan collar ni dik. Oh ni doktor suruh pakai ni Ustaz, tak apa tanggal. Alhamdulillah saya sapu dia hari-hari, alhamdulillah elok dah. Pergi jumpa doktor tak pakai collar, doktor marah. Asal tak pakai? Jangan marah dulu doktor, cek dulu tengok elok ke tak elok budak ni. Dia cek tengok dah elok. Cepatlah sembuh. Yalah, collar tu takkan tahan makan, tahan makan. Dia tanya Haji tu kerja hospital kan? Dia tahan je kan? Dia bukan buat apa pun, dia tahan. Macam simin lah. Dia simin je budak lah tu supaya jangan bergerak ke situ dia. Kan? Dia melekat lah. Itu je lah. Ni bukan kita tahan, ini kita sapu. Bagi dia urat dia elok balik. Saya sapu elok tengkuk budak tu. Pergi doktor pun kata, guna apa ni? Budak tu pergi tunjukkan minyak tu. Guna ni doktor kata dia. Mana ambil ni? Dia tunjuk je kat saya. Ni tuan siapa? Perubatan Islam ke? Tak, saya ustaz biasa je lah. Tapi minyak ni doktor, saya kata doktor, bahagian doktor patah, silakan buat. Tapi saya usahlah cara saya minyak seruntun ni dia sebenarnya ngajak dulu sebelum buat. Orang yang buat ni pun nama dia Mat Hazir bin Mahmud. Dia sebenarnya ngajak dulu tuan-tuan, bukan main-main. Dia sebenarnya ngajak pasal apa anak dia lumpuh ya. Anak dia lumpuh dia cakap, dia kata apa? Andai kata ya Allah, kalau dia ni elok lumpuh dia di sisi Engkau ya Allah, biarlah dia lumpuh selama-lamanya ya Allah. Tapi kalau dia elok dari lumpuh, lebih baik daripada lumpuh di sisi Engkau ya Allah, elokkan dia ya Allah. Bagi petanda. Allah bagi dia petanda tuan-tuan. Tu yang dia buat minyak tu, dia rebus selama 21 hari. Dengan akas seruntun ni sebanyak 210 herba akar kayu dia bakar. Dia rebus minyak tu selama 21 hari, dia peram selama 7 hari. Dia sapu ke anak dia. Anak dia boleh berjalan dengan izin Allah Ta'ala. Allah bagi petunjuk, guna barang yang Allah suruh buat. Dia guna.
Alhamdulillah. Terus saya kata, yang Nabi tunjuk, yang Allah tunjuk guna, insya-Allah. Tetap kita tengok, madu itu Allah yang tunjuk, Nabi yang tunjuk. Habatus sauda itu Nabi yang tunjuk. Semua Nabi tunjuk. Apa kita tak nak guna? Kan? Jadi tuan-tuan boleh dapatkan itu, tapi dia ni kalau yang paling bagus tuan-tuan untuk lumpuh, untuk patah lengan-lengan. Kita kebak-kebak kaki sapu, insya-Allah. Dan paling mujarab luka. Kalau kena luka, baru ni satu jemaah saya diipuh, kena parang kat sini. Memancut darah keluar. Dia tekap darah tak berhenti. Lepas tu dia ambil minyak seruntun, dia sapu. 3 kali tuan, berhenti terus. Semalam saya tengok tak ada parut dah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan. Tapi bukan minyak tu yang elokkan, yang elok Allah Ta'ala. Tapi ialah usaha, sebahagian usaha kita. Minyak seruntun tak naik. Harga yang sama je. Dia tak naik 2 sen, dia tak naik. Segala bawa aku semua tak naik lagi lah. Takat dia belum naik lagi. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma aghnina min zina bil ilmi wa aqimna min bil afi wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Takbir. Allahu akbar. Bismillah.